Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Seperti biasanya JCS Jom Cerita Sains Okey, pada kali ini kita akan sambung lagi topik keradioaktifan yang sebelum ini kita telah mempelajari sejarah para saintis yang terlibat dengan penemuan bahan-bahan radioaktif So pada kali ini kita akan sambung lagi. Okey, kita akan sambung di bawah tajuk atom dan nukleus Okey, so pada kali ini kita akan mempelajari kaedah melakar struktur atom yang menunjukkan keadaan stabil. Kemudian yang kedua, menerangkan pembentukan ion positif dan ion negatif bagi bahan radioaktif. Okey, seperti biasa sila buka buku teks. Okey, yang ini kita telah pelajari pada kelas sebelum ini iaitu keradioaktifan ini dia menghasilkan 3 bentuk gelombang ataupun 3 bentuk sinaran. So yang pertama ini sebagai ulang kaji yang pertama ialah zarah alfa yang membawa gelombang bercas positif Kemudian yang kedua ialah zarah beta yang membawa cas negatif, dan satu lagi ialah sinar gamma yang tidak membawa apa-apa jenis cas Okey, so ini yang kita telah pelajari kemarin Okey, seterusnya unit keradioaktifan Unit keradioaktifan bagi pengukuran keradioaktifan yang pertama dikenal oleh Curie iaitu CI, kadar perebutan nukleus yang tidak stabil atau keaktifan dalam perebutan nukleus diukur dalam unit Curie 1 Curie bersamaan dengan 3.7 kali 10 kuasa 10 perebutan Dan unit SI bagi keradioaktifan ialah becquerel ataupun BQ Jadi 1 becquerel bersamaan dengan 1 perebutan per saat Okey, kemudian kita ada lagi separuh hayat perebutan radioaktif. Okey, jadi separuh hayat adalah T 1/2 iaitu tempoh masa yang diambil untuk bilangan nukleus yang belum mereput berkurang menjadi setengah daripada nilai asalnya Gambaran secara grafik keadaan apabila bilangan nukleus yang belum mereput itu berkurang dengan masa ditunjukkan pada rajah ini Okey, kemudian Okey, pada awalnya dia kosong. Kemudian dalam masa 5 hari dia akan mereput separuh Jadi entah tinggal 1/2 1/2. Kemudian dalam 5 hari yang berikutnya dia akan mereput lagi menjadi 1/4. 1/4. Kita fokus kepada yang pink tu lah Pink tu yang belum mereput. Pada 1 dia mereput jadi separuh 1/2. Kemudian 1/2 ni separuh lagi dia jadi 1/4, dan 1/4 ni dia separuh lagi menjadi 1/8 Jadi dia mengambil masa 15 hari untuk melengkapkan kadar perebutan bahan tersebut. Okey, mari kita buat pengiraan Okey, protactinium 234 mereput menjadi uranium 234. Okey, dengan separuh hayat T separuh 5.2 jam. So maksudnya dalam masa 5.2 jam maka radioaktif yang original tadi, yang satu tadi akan mereput menjadi separuh Okey, kemudian kalau kita lihat dalam pengiraan di bawah ni. Okey, dia kata di sini pada 0 jam 0 jam tu maksudnya baru mula lah kan. Dia bahan radioaktif ini mempunyai 80 gram. Okey, 80 gram. Kemudian dia akan mereput menjadi separuh. Jadi daripada 80 separuh 40 gram. Kemudian separuh 40 gram jadi 20 gram. Separuh 20 jadi 10. Separuh daripada 10 pula menjadi 5. Okey, berapa masa yang dia ambil Jadi kalau kita lihat di sini, hitungkan jisim PA234 selepas 20.8 jam dengan jisim asalnya 80 gram. Okey So kita lihat dia kata selepas 28 jam. So dia ambil masa bagaimana? Okey, daripada 0 jam sampai 5.2 jam. Ini data lah kan. Dia telah untuk menghasilkan 80 menjadi 40, dia mengambil masa 5.2 jam. Betul kan? Separuh kan? Kemudian daripada 40 nak ke 20 separuh lagi. Dia mengambil masa berapa jam? Masih yang sama iaitu 5.2 jam. Jadi kalau tambah 5.2 tambah 5.2 maka dia akan jadi 10
jam. Kemudian 10.4 jam ni ditambah lagi dengan 5.2. Tambah lagi 5.2. So jadilah 15.6. Kemudian yang ini ditambah lagi dengan 5.2. Okey, maka dia akan dapat 20.8 jam. Jadi nak kata satu bahan radioaktif ini dia boleh mereput daripada 80 gram menjadi 5 gram. 80 menjadi 5 gram bermaksud dia melalui separuh jangka hayat, separuh jangka hayat. Okey. Jadi jumlahnya 20.8 jam dan dia punya beratnya telah berkurang daripada 80 gram menjadi 5 gram Okey, so keradioaktifan ini kita dah buat kemarin Okey, perebutan radioaktif adalah proses rawak dan spontan Okey, ini kita tahulah. So ini contoh-contoh yang ada. Okey. Jadi unitnya ialah unit Becquerel yang kita baca tadi kan. Okeylah. Okey, hampir sama. Okey, graf kereaktifan melawan masa bagi radioaktif adalah seperti yang ditunjukkan dalam raja. Okey, so kalau kita lihat sini pada awal tadi berapa? Pada kosong minit kan ataupun 0 jam. Keadaannya ialah 800 Becquerel. Kemudian daripada situ 20 minit 40 minit, mana tambah 20 maka sampai satu tahap. Okey, di sini okey, ada berapa tu kena kira lah dia telah menjadi hampir-hampir stabil okey. Berdasarkan keputusan gerah berapakah separuh hayat bagi P. Okey, so kalau kita ada bahan P yang kita pun tak tahu asal-usul dia bahan dia macam mana, kalau disebut betul tak apalah. Contohnya dia kata bahan asli ini ialah timah katakan. So dia ada solution untuk tackle timah sama juga dengan bahan-bahan lain tapi kalau tidak ada nama yang khusus maka kita tak boleh nak buat pengiraan Jadi daripada sini kereaktifan asal ialah 80 Becquerel. Kemudian kereaktifan pada separuh hayat dia akan jadi 400 Becquerel. Apabila kereaktifan ialah 40 masa yang sepadannya ialah 40 saat seperti yang ditunjukkan oleh garis putus okey, so ini adalah separuh hayat Jadi 800 turun menjadi 400 turun menjadi 400 okey, so itu dikenali sebagai separuh hayat. Kemudian daripada 400 turun menjadi kosong pun separuh hayat okey, apabila kereaktifan ialah 40 Becquerel 40 berat ketika itu ialah masa yang diambil ialah 40 saat seperti yang ditunjukkan. Okey, dan seterusnya 400 paruh 200 100 so tengoklah mana yang berkelayakan. So bawah daripada itu tidak layak okey. Okey, apa lagi ni tak ada apa okey, sudah masuk iklan atom dan nukleus. Ini bab yang kita akan pelajari sebenarnya. Okey, atom berasal daripada perkataan atomos yang bermaksud tidak boleh dibahagi. Pada tahun 1808, John Dalton memperkenalkan satu teori tentang struktur atom. Menurut teori atom Dalton, atom ialah zarah kecil yang tidak boleh dibahagi lagi. Walau bagaimanapun, perkembangan sains telah berjaya menemukan zarah yang lebih kecil iaitu proton, elektron dan neutron Okey, jadi struktur atom. Okey, imbas kembali semasa tingkatan 3 dulu yang telah mempelajari tingkatan 1 apabila bilangan proton dalam satu atom adalah sama dengan bilangan elektron, maka atom tersebut adalah neutral so masih ingat lagi yang bercas positif kedudukannya ialah di dalam yang warna merah tu. Okey, yang berlega-lega pusing di luar ni okey, itu ialah zarah elektron iaitu yang bercas negatif dan bersama dengan zarah yang bercas positif proton, terdapat juga zarah neutral yang tidak mempunyai apa-apa cas. Okey, jadi yang ini tolong lakarkan di dalam buku nota anda
Okey, kemudian pembentukan ion positif negatif apabila satu logam menderma atau menerima elektron, atom itu menjadi zarah bercas yang dikenali sebagai ion. Jadi sebarang logam apabila dia menerima atau menderma elektron, dia adalah zarah yang bercas. Okey, mari kita lihat ion positif cation. Atom yang menderma elektron membentuk ion positif. Okey, ini contoh dia lah. Okey. Boleh dapat Okey, so yang negatif pula bagaimana? Atom yang menerima elektron, yang tadi menderma elektron. So yang ini menerima elektron membentuk ion negatif. Jadi nak kata ion positif ke ion negatif ke, masing-masing ada kelebihan masing-masing. Okey, jadi cikgu rasa itu saja untuk hari ini, untuk buku teks lah. Kita beralih kepada buku amali. Okey, kita sambung dalam buku amali ni 157 membina kebun awan. Membina kebun awan resapan untuk memerhati runut yang dihasilkan oleh bahan radioaktif. Itu kebun awan yang digunakan untuk memerhati runut. Bagaimana pergerakan gelombang bahan radioaktif. Okey. So kalau dilihat di sini, sumber radioaktifnya berada di dalam. Ni sumber radioaktif ni. Okey, kemudian mesti dilindungi oleh satu plat logam. Okey, kemudian ada lampu torchlight untuk menyinarkan cahaya. Kemudian ada ice cream ni. Ice cream ni yang dapat membekukan atau mengeraskan keadaan makanan dan sebagainya. Kemudian situ saja. So apa yang kita akan perhatikan nanti, apabila sumber radioaktif ini dipancarkan, maka apa yang kita akan lihat ialah seperti begini. Okey, ciri-ciri runut, rajah runut diagram, jenis sinar radioaktif. Okey, tebal dan lurus itu ialah sinar alfa. Nipis dan tidak lurus itu ialah sinar beta. Yang putus-putus, pendek, tidak lurus dan berselerak itu ialah sinar gamma. Itu bezanya. So pemandangan ini hanya dapat dilihat dengan menggunakan alatan di atas tadi yang dikenali sebagai apa nama dia? Nama dia ialah kebun awan yang kita buat tadi kebun awan. Okey, apakah kegunaan kebun awan dalam eksperimen ni? Untuk melihat runut yang dihasilkan oleh bahan radioaktif. Terangkan bagaimana runut-runut ini terhasil. Di dalam kebun awan, sinaran radioaktif menghasilkan ion-ion yang di dalam udara yang telah ditepu dengan wap alkohol. Wap ini mengkondensasikan ion-ion tersebut untuk membentuk titisan-titisan air yang halus dan kelihatan seperti runut-runut putih. Mengapakah cahaya lampu disinarkan pada sisi kebun awan itu supaya runut-runut putih itu dapat dilihat oleh mata kasar. Namakan 3 jenis sinaran alfa, beta, gamma. Sinar radioaktif yang berlainan menghasilkan runut yang berlainan, tetapi janganlah terlampau okey lah tu kan. Sinar radioaktif yes. Okey, atom dan nukleus. Jadi apabila kita melihat ini ialah ahli saintis yang menemukan John Thomson, Ernest Rutherford dan James Chadwick telah menjumpai elektron, proton dan neutron yang mana tiap-tiap charge ini membawa charge masing-masing. Elektron ialah negatif, proton ialah positif dan neutron ialah yang tidak mempunyai charge. Kemudian struktur atom adalah seperti berikut. So kalau kita lihat di sini, proton, zarah proton dan juga neutron berada di bahagian tengah, iaitu di nukleus. Ini nukleus lah. Setiap bahan mempunyai nukleus dia. Manakala yang berlega-lega di tepi tu yang membawa charge negatif, itu adalah contoh elektron yang sentiasa berlega-lega di bahagian petala terluar bahan. Okey, seterusnya lengkapkan mereka. Bagi satu atom yang neutral, bilangan proton adalah sama dengan bilangan elektron. So ini kena ingat
Mudah je kan. So proton P plus lah kan. Okey, sebab dia bercharge positif. Kemudian dicampur, contohlah dicampur dengan apa dia? Proton elektron. Proton campur elektron, neutron. Ya, yang tidak ada charge. Ini akan membawa kepada bilangan nukleon bilangan nukleon. Okey, tak apa, nanti kita akan jumpa lagi bahagian ini dengan lebih detail lagi ya. Okey, seterusnya pilihan bilangan proton dan neutron dalam PQ. Okey. Bilangan proton lebih daripada bilangan elektron. Bilangan proton kurang daripada bilangan elektron. So ini ialah kedudukan ya. Apa dia? Zarah yang berion ya. Apakah jenis ion bagi P dan Q? So yang P oleh kerana dia bilangan proton lebih, maka dia adalah ion positif. Manakala Q bilangan proton kurang daripada, okey, dia kurang, maka ia menunjukkan bilangan ataupun ion negatif, anion. Okey. Okey, seterusnya kita akan lihat sinaran ion dan sinaran tidak ion pada bab yang berikutnya ya. Okey, rasanya sampai di situ saja. So, sila buat ulang kaji. Kalau ada soalan, boleh tanya dalam WhatsApp ataupun dalam Google Classroom. Dan pastinya anda boleh buat. Okey, itu saja ya. Sekian dengan itu. Cikgu sudahi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.